Okey, Ustaz. Ustaz punya waktu pula kena grill lah. Okey, sekali lagi saya nak ucapkan tahniah kepada Ustaz kerana berjaya mengekalkan kedudukan sebagai Ketua Pemuda PAS buat penggal kedua. Ramai pemerhati bersetuju bahawa Ustaz tidak seagresif Ketua-Ketua Pemuda PAS sebelum ini. Ustaz pun ganggu. Pemuda PAS di zaman Ustaz dilihat lesu dan memulai. Malah hanya bersikap eksklusif. Dalam keadaan UMNO bersikap inklusif, PAS bersikap eksklusif. Mungkin alasan Ustaz di penggal lepas, Ustaz ingin menumpukan kepada pembinaan fikrah di peringkat dalaman. Ini diskurs ataupun bahasa orang NGO, bahasa gerakan dakwah berbanding parti politik. Menarik lagi, dalam Pemuda PAS sudah ada lajnah tarbiyah untuk lakukan itu semua. Sepatutnya Ketua Pemuda PAS mestilah seorang yang mempunyai karakter peringkat nasional dan bukan hanya jago kampung. Pemuda PAS juga sepatutnya mampu untuk menonjolkan kepimpinannya di peringkat antarabangsa juga, serta mampu untuk berinteraksi dengan non-Muslim di pelbagai peringkat jika PAS ingin menggantikan UMNO. Malamnya ini tidak berlaku. Persoalannya, apakah Pemuda PAS terus hilang idealisme? Tidak mampu untuk menjadi alternatif kepada pemuda UMNO yang dilihat ketua pemudanya lebih energetik dan berketerampilan di peringkat nasional dan antarabangsa. Dengan menangnya saudara Ustaz tanpa dicabar, apakah ini bermakna PAS sudah tidak ada pemuda yang berwibawa dan lebih berkualiti daripada Ustaz sendiri? Persoalan lagi. Dia persepsi umum. Kan kita bawakan dekat pentas ni. Apakah politik masa depan PAS yang ingin dibawa oleh pemuda masih dengan retorik 80-an? Apakah Ustaz sendiri masih menampilkan bayangan Haji Hadi tahun 80-an? Dan ke arah manakah PAS sekarang ini? Apakah masih dengan politik negara Islam dan hudud berbanding dengan gerakan Islam global yang telah mula membuat anjakan paradigma dan telah mula beralih kepada politik good governance, demokrasi dan perjuangan ke arah politik masyarakat sivil seperti Parti Nahda di Tunisia, Ikhwan Muslimin di Mesir dan juga PKF di Indonesia. Jadi bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih pengurusi, rakan-rakan panel dan terusnya kepada semua hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, saya terlebih dahulu nak melahirkan rasa kesal apabila saudara kami seperti melantarkan satu fitnah juga kepada harakat yang mengatakan sesat. Ini satu tuduhan yang agak melampau. Saya kira utusan Malaysia lebih dahsyat daripada harakat. Baru-baru ni kalau kita lihat dalam utusan Malaysia, berita gambar lucak di paparan hadapan dengan gambar-gambar artis yang berpakaian separuh berpakaian. Adakah ini dianggap benar? Jadi kalau nak sebut harakah sesat ni, saya rasa puan-puannya WB kena tarik balik lah. Kalau nak menyatakan ada kesalahan dari segi pendekatan itu, kita boleh bincang lah. Tapi kalau sampai peringkat menghukumnya sesat, ini juga satu fitnah yang menjadi ancaman kepada umat akhir zaman. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya nak sebut tentang bagaimana keadaan pemuda PAS sekarang. Saya menerima persepsi itu. Tetapi saya mempunyai sikap dan mempunyai pandangan yang tersendiri dalam memimpin Dewan Pemuda. Kita bergerak secara satu kolektif yang telah diberi amanah untuk memikul tanggungjawab memastikan anak-anak muda Gen Y yang ada pada hari ini dapat dibimbing dan dapat dibentuk. Oleh kerana itu, saya memulakan langkah. Yang pertama sekali ialah untuk membetulkan akidah. Yang kedua, untuk membina fikrah. Dan yang ketiga ialah untuk memastikan syakhsiat ataupun akhlak seorang pemuda itu menepati apa yang diajar oleh Islam. Memang apa yang saya bawa ini agak lari, agak asing dan tidak mendapat perhatian media. Dan saya memang kalau melihat pada sejarah Islam pun, Nabi pernah menyebut bahawa bada al-Islam ghariban fa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan pelik. Nabi bawa Islam dalam keadaan dunia tak boleh terima apa yang Nabi bawa. Kemudian kegigihan Nabi SAW, akhirnya Islam berkembang. Lalu Nabi menyebut bahawa Islam ini akan kembali menjadi asing sebagaimana ia bermula dulu. Orang akan kembali menjadi pelik. Macam mana cara kita membawa Islam? Sehingga pada hari ini
orang rasa hairan macam mana Islam boleh disekalikan, dilampirkan dengan gerak kerja politik di zaman moden pada hari ini. Tetapi Nabi menyebut fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang gharib ini. Yaitu berbahagialah orang-orang yang walaupun dianggap asing, walaupun dianggap pelik, tetapi dia tetap berpegang dengan prinsip perjuangan Islam. Jadi saya mengambil premis itu untuk memastikan Dewan Pemuda yang saya pimpin mestilah mempunyai kualiti. Kita tak nak kita mempunyai suara politik yang begitu kuat tapi kosong di dalam. Kosong di dalam. Sebab itulah waktu ucap sama saya pertama, saya meletakkan murnikan perjuangan, maknakan kemenangan. Artinya perjuangan itu mesti dimurnikan, berasaskan kepada akhlak dan juga berasaskan kepada apa yang dikehendaki oleh ajaran Islam itu sendiri. Kemudian kemenangan yang kita capai adalah kemenangan yang mestilah menunaikan tanggungjawab. Kita tidak mahu satu kemenangan yang menjatuhkan jahiliah kemudian membina jahiliah yang lain di atas kejatuhan jahiliah itu. Tetapi kita mahu membina kehidupan Islam, dia berpandukan kepada, dia berpaksikan kepada ajaran Islam. Oleh kerana itu dia mesti bermula dengan membina kualiti, membina modal insan yang baik. Tapi barangkali satu perkara yang saya lihat bukan kita tidak buat sebenarnya, tetapi media tidak pernah, media umum tidak pernah memberi sokongan kepada kita. Sebab termasuk Sinar Harian kecuali Sinar Harian, alhamdulillah. Maksud saya media perdana seperti itu, Malaysia, Berita Harian, walaupun sesekali dia memberi ruang dan saya mengucapkan terima kasih atas ruang yang diberikan. Tetapi apa yang paling penting, kebanyakan keadaannya ialah mereka lebih bersifat untuk membunuh ataupun merosakkan karakter ataupun memberi pandangan-pandangan yang salah. Termasuklah juga kita tidak ada kebebasan media yang cukup dalam negara kita. Sebagai contoh, Harakah. Kita minta beberapa kali Harakah supaya diberikan keluaran terbitan harian. Tapi sampai sekarang tak dibenarkan. Kita hanya boleh keluar 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Itu pun terhad untuk ahli sahaja. Nak jual Harakah pun salah, ditangkap oleh polis. Macam jual dadah jual Harakah. Kita kena pergi ke kedai, tanya Harakah, ada Harakah. Dewan Pemuda telah minta dengan kerajaan untuk terbitkan satu akhbar harian bernama Purnama, tapi dah 10 tahun dah. Sampai sekarang belum diluluskan lagi. Kita punya menteri besar di Kelantan minta nak bercakap buat ucapan selamat hari raya dalam televisyen, tak dibenarkan. Kalau demokrasi sebenar, sepatutnya kita diberikan ruang. Macam contoh di Indonesia, parti-parti politik dapat ruang untuk bercakap dalam televisyen. Parti Golkar 1 jam, pukul 3 Parti Kesejahteraan, pukul 4 Parti Kaabah dan seumpamanya. Kenapa tidak diberikan kebebasan yang seperti ini? Apa lagi masalah? Saya nak sebut contoh kerajaan sekarang, Kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Dia telah ada Dia telah ada utusan Malaysia, ada Berita Harian, ada New York Times, apa semua yang buat khabar yang boleh berpihak pada mereka. Tetapi kenapa tidak diberikan kepada kami satu channel umpamanya TV1, TV2, TV3, TV4, TV4 bagi pada PAS sebagai contoh, TV5 beri kepada kawan-kawan kita yang lain daripada Parti Keadilan, TV6 bagi pada DAP. Itu untuk menunjukkan satu kebebasan media dan juga demokrasi. Apabila media itu tidak memberi support, memang program yang kita buat pada hari ini lebih kepada laporan media, barulah orang tahu. Kalau kita buat secara program yang kita buat tak dapat laporan pada media, orang tidak akan tahu. Jadi ini yang sebenarnya yang telah kita lakukan. Okey. Tak, saya harap kalau boleh dapat kawal. Ini wacana ilmiah dan okey, siapa ni saya agak bersetuju dengan Ustaz Nasruddin kepada masalah yang apa yang saya sebutkan tadi. Tak sebab apa? Sebab seperti mana yang ni Ustaz Nasruddin tuduh utusan buat macam-macam terhadap PAS dan juga Parti Bangkang. Sama juga pelbagai kes yang ditulis, yang diterbit, yang dicetak dalam Harakah yang menuduh pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Jadi saya mesej dah sampai. Tak. Okey, wajib Ustaz. Ini yang sudah jadi moderator di politik. Pada saya
Dia satu perkara. Kebebasan media ni, kita bukan minta semua sahak khabar cerita pasal orang. Tapi isunya, kita nak akta media cetak itu bagi peluang kepada setiap akhbar. Contoh macam Harakah nak terbit harian. Kan? Contoh, Suara Keadilan nak terbit harian. Ya. myrocket.com nak terbit harian. Kita benar kan? Tun, minta hormati majlis. Minta hormati majlis. Okey. Dan saya rasa perkara ini YB pernah kemukakan dulu. Kan? Hak setiap akhbar selagi mereka bebas bersuara tapi dengan tanggungjawab. Kan? Freedom with responsibility. Ini yang bezakan kita, masyarakat timur dengan masyarakat barat. Malah kadang-kadang kalau kita lihat, minta maaf, sebagai pembaca Tegal, Guardian dan Independent, saya lebih selesa berbanding baca Utusan Malaysia.